الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له من يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فيا أيها الإخوة المؤمنون أوصيكم ونفسي بتقوى الله قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah, saya berpesan pada diri saya dan kepada hadirin Jumaat sekalian, marilah kita bertakwa kepada Allah dan kita sentiasa mengingati diri kita untuk mati di dalam keadaan menyerah diri kepada Allah. Allah menciptakan kita dengan tujuan untuk kita mengabdikan diri kepadanya.
Dalam ayat yang selalu kita baca dan ulangi, wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun, tidak aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk mengabdikan diri kepadaku. Untuk membolehkan manusia mengabdikan diri kepada Allah dengan cara yang Allah mahu. Allah telah menghantar para rasul alaihimus salatu wassalam, mengajar kita syariat, memberitahu kita apa yang Allah mahu dan apa yang Allah tidak mahu, dan memberitahu kepada kita cara untuk kita mengabdikan diri kepada Allah yang Allah syariatkan, daripada salat sehinggalah kepada ibadat-ibadat yang lain termasuk haji. Nabi SAW menyebut, khudhu anni manasikakum, ambillah kamu daripadaku cara ibadah kamu, khususnya dalam masalah manasik haji. Dalam semua ibadah yang Allah fardukan itu, ibadah yang paling besar yang menjadi manifestasi kepada pengabdian diri kepada Allah, yang Allah mahu kita menunaikannya pada waktu-waktunya, mengikut rukun dan amalan yang telah ditetapkan, syarat dan peraturan yang telah disyariatkan, ialah salat. Salat merupakan hal yang terpenting di dalam agama selepas seseorang mengucap dua kalimah syahadah. Inna salata kanat 'alal mu'minin kitaban mawquta. Sesungguhnya salat menjadi keparduan ke atas ketetapan kepada orang mukminin berdasarkan waktu-waktu yang ditetapkan. Salat adalah hal yang paling penting. Tidak ada yang lebih penting daripada salat. Maka kita berpesan kepada diri kita dan kaum keluarga kita berhubung dengan salat. Nabi SAW menyebut di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmizi, inna awwala ma yuhasabu bihi al-'abd salatuhu. Inna awwala ma yuhasabu bihi al-'abdu yawm al-qiyamati salatuhu. Perkara yang pertama yang Allah akan hisab dia pada hari kiamat, hamba pada hari kiamat, ialah salatnya. Fa in salahat faqad aflah wa anjah. Jika semayangnya elok, maka dia akan selamat, dia berjaya. Wa in fasadat faqad khaba wa khasir. Jika dia rosak semayangnya, maka dia akan rugi, dia akan berlaku penyesalan. Salat. Kemudian baru Nabi kata, fa inin taqasa min faridatihi syai', qala Rabb azza wa jal, jika salat fardu itu kurang, barulah Allah azza wa jal akan kata, unzuru hal li 'abdi min at-tatawwu', tengok hamba aku ada sembahyang sunat, kata fayukammila biha man taqasa minal faridah, maka sembahyang sunat akan menyempurnakan apa yang cacat ataupun kurang daripada sembahyang fardu yang kita lakukan. Mungkin kurang penunaian dia, kurang sempurna solat kita. Summa yakunu sa'iru amalihi ala dhalika, kemudian semua amalannya macam itu, semua amalan. Puasa dulu yang wajib, baru dilihat pada yang sunat. Artinya, jika seseorang sebaik mana amalan dia di dunia ini, jika dia meninggalkan salat, dia akan khaba wa khasir. Dia akan merugi dan menyesal. Rugi dan tak selamat. Salat perkara yang paling penting dan utama yang mesti kita ingatkan. Para ulama apabila membahaskan tentang al-kabair, tentang dosa-dosa besar, mereka menyatakan bahawa dosa paling besar dalam agama ialah meninggalkan salat. Sebab itu awwalu ma yuhasabu bihi al-'abdu yawmal qiyamah min 'amalihi, benda yang paling besar, yang paling pertama Allah hisab pada hari kiamat kelak daripada amalan kita berhubung dengan hak Allah, salat.
Dalam hadis yang lain, berhubung dengan hak hamba, darah. yakni siapa yang membunuh orang, perkara yang pertama dihisap pada hak antara kita dengan hamba Allah. Antara tanggungjawab kita dengan Allah, yang pertama salat. Maka para ulama apabila membahaskan tentang al-kabair, dosa-dosa besar, mereka menyatakan dosa yang paling besar dalam agama meninggalkan salat. Seorang yang minum arak dan meninggalkan salat, dari segi kadar dosa lebih besar dosa meninggalkan salat. Seseorang yang berzina dan meninggalkan salat, dari segi kadar dosa lebih besar dosa orang yang meninggalkan salat. Kerana ia merupakan satu bantahan, keingkaran terhadap perintah Allah yang paling besar. Apatah lagi jika dia minum arak dan meninggalkan solat, berzina, meninggalkan solat, tentulah dia menghimpunkan besar atas besar atas besar. Maka ingatkanlah diri kita dan anak-anak kita di rumah. Kadang-kala mungkin anak kita dia tak buat dosa-dosa yang lain yang zahir pada mata kita. Dia meninggalkan solat. Itu satu dosa yang besar. Ia akan menjadikan kerugiannya di akhirat kelak. Isteri kita, anak-anak perempuan dan lelaki kita, orang-orang yang kita sayang, pastikan mereka menunaikan salat. Kerana inilah perkara yang paling penting di dalam agama. Kadang-kala mungkin seorang bapa dia marah jika anak dia bawa balik botol arak ke dalam rumahnya, dan itu benar. Tapi dia tidak marah bila anak dia meninggalkan salat. Subuh tidak salat, zuhur tak salat, asar tak salat, maghrib tak salat, isya tak salat. Sedangkan dosa itu sangat besar di sisi Allah Azza wa Jal. Maka marilah kita semua mengingati hal ini. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata lidzikri. Sesungguhnya akulah Allah, tidak ada ilah melainkan aku. Sembahlah, abdikalah diri padaku, dirikanlah salat untuk mengingatiku. Dengan mendirikan salat, seseorang menghubungkan hubungannya dengan Allah Azza wa Jal. Tidak ada jalan untuk manusia berhubung dengan Allah. Kalau dia berzikir satu hari 1,000,000 kali pun, tetapi dia meninggalkan salat, dia telah gagal untuk melaksanakan perkara yang menyelamatkan dia pada hari akhirat. Jika dia menderma seluruh hartanya pun, tetapi dia meninggalkan salat, dia telah melakukan keingkaran dan maksiat yang paling besar di sisi Allah Azza wa Jalla. Salat penenang jiwa manusia. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Orang yang beriman tenang jiwa mereka dengan mengingati Allah. Tadi Allah kata aqimis salata lidzikri. Dirikan salat untuk mengingatiku. Nabi SAW menyebut as-salatul khams wal jum'atu ila al-jum'ah kaffaratun lima bainahunna ma lam tughshal kabair. Salat 5 waktu, Jumaat kepada Jumaat, merupakan kafarah pemadam dosa yang berlaku antara waktu-waktu itu, antara satu Jumaat ke Jumaat, antara subuh ke zuhur, zuhur ke asar. Dosa-dosa kecil yang berlaku ketika itu, kafarah dipadamkan dengan salat, selagi mana dia tidak terlibat dengan dosa yang besar. Firman Allah Ta'ala, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Telah berjayalah orang-orang beriman, orang-orang yang beriman, iaitu orang-orang yang khusyuk di dalam salat mereka. Sebagai ibu bapa yang ada ni, dan kita balik ke rumah kita dan ada anak-anak dan ada isteri bagi lelaki, ingatkan tentang hal salat. Kadang-kadang bapa datang masjid, subuh datang alhamdulillah, tapi dia tak pernah tanya anak dia dalam bilik tu semayang ke tak. Kadang-kadang suami datang masjid, dia pun tak tanya isteri salat ke pun tak. Kadang-kadang isteri sibuk, anak-anak kita sibuk, berlalu waktu demi waktu tidak menunaikan salat. Kita sayang kepada mereka. Kalau tanda kita sayang yang sebenar kepada mereka, ajak mereka menunaikan salat.
wa'mur ahlaka bis-salah wastabir 'alaiha. Suruh kaum keluarga menunaikan salat dan sabar di atas salat. Ayat lain Allah bagi amaran, fa khalafa min ba'dihim khalfun adaa'us salah wattaba'us syahawat fasawfa yalqawna ghayya. Dan mereka kemudian diganti dengan keturunan-keturunan yang mencuaikan salat dan mengikut hawa nafsu. Mereka semua akan menghadapi azab neraka. Mudah-mudahan kita semua mengingatkan diri kita dan kaum keluarga kita tentang salat. Alhamdulillah, negeri Perlis ini masjid-masjidnya dibuka. Hari itu kita telah hadapi keadaan Allah uji kita. Masjid terpaksa ditutup kerana keadaan pandemik, wabak yang berlaku. Mungkin ketika itu ramai kita bertanya bila masjid nak buka. Hari ini masjid buka. Hadirlah ke masjid untuk menunaikan salat. Ajaklah kaum keluarga untuk menunaikan salat. Hari-hari datang dan pergi. Waktu berlalu, umur kita meningkat. Hari demi hari tidak menjadikan kita lebih kuat dan sihat. Bahkan ia menjadikan kita lebih dekat dengan kubur kita sendiri. Salat adalah penentu, perkara yang pertama dihisab oleh Allah Azza wa Jalla. Marilah sama-sama kita menjaga salat kita yang telah diperdukan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wa dzikril hakim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal kafirun. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah, Islam tidak mencela harta jika harta dibelanjakan dengan cara yang betul, diuruskan dengan cara yang tidak menyanggahi ajaran Allah dan Rasulnya. Tapi tidaklah semua orang berharta. Namun ramai orang yang memiliki sesuatu yang lebih berharga daripada harta dalam hidup dia, sehingga dia lupa. Di dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Nabi SAW menyebut, la ba'sa bil ghina. Tak mengapa dengan kaya. Tak apa, orang Islam boleh kaya. Qul man harrama zinatallah allati akhraja li'ibadihi wat tayyibati min rizq. Siapa yang berani mengharamkan perhiasan Allah? Nabi kata la ba'sa bil ghina liman ittaqa, kepada orang yang bertakwa. Wasihhatu liman ittaqa khairun minal ghina. Sihat kepada orang yang bertakwa itu lebih baik daripada kekayaan. Kalau kita kaya dan sihat, Masya Allah. Tapi kalau kita tak kaya pun kita sihat, lebih hebat daripada orang kaya tak sihat. Duit banyak tak boleh makan. Duit banyak tak boleh nak bergerak. Duit banyak tak boleh nak nikmati harta yang besar. Duit tak ada, makan sedap. Duit tak ada, tubuh bergerak sihat, boleh ke sana sini berjumpa orang. Nabi kata wasihhatu, kesihatan liman ittaqa khairun minal ghina. Sihat kepada orang yang bertakwa lebih baik daripada kekayaan. Tapi ramai kita lupa menanti yang tak ada, melupai yang berharga yang ada di tangan kita. Nikmatilah nikmat sihat ini. Datang masjid, beribadah dan buat perkara yang baik yang boleh kita lakukan dan menyumbang kepada perkara yang Allah redha. Wa tibun nafs minan na'im, dan jiwa, kebahagiaan jiwa itu termasuk di kalangan nikmat. Tenang, tak serabut, tak ada hasad yang tersimpan, tak ada kebencian yang meluap-luap yang duduk di dalam jiwa dengan perasaan. Nabi kata itu adalah sebahagian daripada nikmat yang besar. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengurniakan kurniaan jiwa yang baik kepada kita, dan itu adalah nikmat yang besar seperti yang disebut oleh Nabi dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Allahumma inna na'udzubika minal barasi wal jununi wal huzami wa min sayyil asqam. Ya Allah, kami memohon perlindungan denganmu dari penyakit sopak, penyakit gila,
wal juzami wa min sayyitil asqam, dan daripada penyakit kusta dan penyakit-penyakit yang buruk. Allahumma ghafiril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya' minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa qadiyal hajat. Ya Allah, Engkau berilah petunjuk hidayah serta rahmat-Mu kepada kami sekalian hamba-Mu, kepada pemimpin kami, terutama Raja Pemerintah Negeri Perlis dan Raja Muda Perlis serta kaum kerabat diraja. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wa dzikril hakim. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illa Muhammadar Rasulullah. Salati qamatis salah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha استووا اعتدلوا الله أكبر. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اهدنا الصراط الضالين. لمن الله أكبر. الله أكبر.
الله أكبر. بسم الله. الرحمن الرحيم. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. تحية السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.